involves acquiring knowledge and developing skills. Employees acquire knowledge through formal and informal training activities and development experiences. The distinction between training and development is an important one. Training delivers information people will use in their jobs. Training builds competencies, the knowledge, skills, and abilities employees need. Development refers to experiences that make people better. Development is a tool for increasing organizational productivity, excellence, and health. Training and development increases employee engagement and helps employees and organizations perform their best. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Syafiqah dan juga rakan-rakan sepengajian sekalian. Kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Nurul Fatih Syahidah, Rina Adila dan juga Siti Suzima. Tugasan yang diberikan adalah mengenai pengurusan pekerja sewaktu pandemik COVID-19, iaitu apa yang berubah dan tidak berubah. Jadi, kumpulan kami telah memilih tajuk Training and Development sebagai tajuk pembentangan pada hari ini. Baiklah, saya serahkan kepada kawan saya seterusnya, Rina Adila. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rina akan menerangkan sedikit mengenai tajuk ini. Training and Development diaplikasikan secara digital pada masa pandemik COVID-19 bagi membantu meningkatkan penggunaan secara digital dan pelatih dapat menerokai latihan digital dalam jangka masa yang panjang untuk meningkatkan prestasi pada tugasan yang diperlukan pada masa akan datang. Poin seterusnya adalah cost efektif. Ini dapat dilihat di mana pengurangan kos sewaktu melakukan training dan sudah pasti staf tidak perlu membuang masa untuk ke tempat training, menjimatkan minyak kenderaan dan tidak perlu travel jauh-jauh. Cukup sekadar menimba ilmu melalui online training sahaja. So, poin nombor 3 adalah flexible hours yang mana sangat bersesuaian dengan lifestyle masyarakat kita yang sentiasa mengejar waktu dan jadual pekerjaan yang kompak. So, peserta maupun pekerja boleh menyertai training yang diadakan tanpa mengganggu tugas hakiki di pejabat. So, maksudnya sambil kita buat kerja di pejabat pun kita boleh dengar online training kan? So, sangat mudah dan menarik. So, poin seterusnya adalah embracing new technologies. Penggunaan teknologi kini adalah sangat penting dalam memacu arus kehidupan dan juga pekerjaan. So, para pekerja boleh melakukan pekerjaan dengan lebih mudah dan cepat. Even staff advisor kita pun boleh buat secara online. So, tak perlu kita untuk isi borang lagi dah. Okey, baiklah, untuk poin yang apa yang tidak berubah di dalam training and development adalah sudah pasti untuk staff development. Staf masih lagi perlu memenuhi KPI masing-masing, iaitu mengumpulkan 42 CTD point which is bersamaan dengan 7 hari khusus setahun. So, saya rasa untuk bagi tangga pejabat kerajaan sudah pasti perlu memenuhi poin itu kan. Seterusnya, elemen POLC di dalam training and development. Yang pertama, planning. Planning perlu bagi menyediakan peraturan dan garis panduan melalui latihan dalam penjarakan sosial di tempat kerja sewaktu COVID-19. Selain itu, memastikan kesediaan semasa training yang diadakan lancar seperti bahan-bahan nota training telah diberikan terlebih dahulu. Seterusnya, bagi organizing pula, penggunaan online tool seperti chatbot dan polling dapat diambil sebagai input dalam sesebuah training itu. Contoh lain ialah penggunaan breakout room untuk perbincangan dan platform quizzes. Seterusnya, bagi leading pula, seorang jurulatih profesional perlu mahir dalam penggunaan teknologi yang digunakan pada masa kini. Selain itu, pemantauan dari segi interaksi antara trainer dan trainee perlu diberikan perhatian dan kedatangan pelatih dalam sebuah training ini perlu dititik beratkan. Dan akhir sekali, untuk controlling pula, feedback dan penilaian pelatih digunakan secara platform Google Form bagi membolehkan penilaian selepas latihan dapat dilakukan. Dan isu-isu teknikal perlu diperbaiki pada training akan datang. Baiklah, untuk slide ini saya akan menerangkan mengenai TNA, iaitu yang saling berkait rapat dengan Training and Development. TNA ataupun Training Need Analysis ialah satu proses sistematik untuk mengenal pasti jenis latihan yang diperlukan dan menyediakan butiran yang berkaitan dengan pelaksanaan latihan. Ianya juga dikenali sebagai alat untuk mengenal pasti kemahiran, pengetahuan dan juga sikap seseorang pekerja itu dalam meningkatkan prestasi mereka. Pada masa kini, teknologi berubah pada kadar yang sangat pantas dan begitu juga dengan keperluan latihan dan pembangunan pekerja. Jadi, ini sedikit sebanyak membantu untuk groom pekerja untuk peringkat seterusnya dan ianya turut membantu pengurus atau supervisor mengenal pasti bidang pembangunan utama seseorang pekerjanya. Dengan latihan dan pembangunan yang betul, produktiviti dapat meningkat berlipat kali ganda.
10A juga biasanya merupakan sebahagian daripada proses penilaian dan pada setiap akhir tahun, seseorang pekerja perlu melengkapkan semua keperluan latihan dan pembangunan yang dikenal pasti oleh supervisor masing-masing. Okey, baiklah, seperti yang anda dapat lihat pada skrin sekarang ini, terdapat beberapa kaedah TNA, tools yang boleh digunakan. Okey, kaedah TNA ini dipilih berdasarkan jenis pekerjaan pekerja itu dan juga analisis yang perlu dijalankan bagi memahami jurang kemahiran pekerja tersebut. Okey, berikut ialah beberapa kaedah analisis keperluan latihan yang popular yang sering digunakan pakai. Okey, baiklah. Antaranya ialah melalui teknik questionnaires, observation, interview, examining work, assessment ataupun survey dan juga competitive analysis. Okey, baiklah. Saya pas pada kawan saya yang seterusnya. Terima kasih.